Oke. Jadi kalau kita tengok di sini, ini adalah tajuk-tajuk yang belum disoal di dalam SPM, ya. Maksudnya yang biru ni lah. Jadi kalau di tajuk bab 1 ni ada 2 soalan, bab 2 ni saya andaikan tidak ada lagi soalan yang apa ni yang ditanya, sebab soalannya sangat simple, ya. Walaupun dia sudah pernah keluar, tapi soalannya tu tidak menguji. Maksudnya dia boleh lagi dibuat soalan itu semula, ya. Kemudian di tajuk bab 3 ada 3 bab yang belum disoal. Kemudian di tingkatan bab 4 ada lagi 2 soalan yang belum disoal, ya. Okey. Yang pertama, sebelum kita pergi kepada tajuk ini, sebenarnya tajuk ini bagi cikgu sangat penting sebab yang pertama yang perlu kamu kuasai, ada terlalu banyak konsep di dalam tajuk ini. Contoh, kita tengok di sini. Kita tengok yang pertama di sini. Konsep kedaulatan, satu konsep, ya. Wajib pelajar paham apa itu kedaulatan. Okey. Yang kedua, kita boleh tengok di sini apalagi konsep yang penting di situ ialah persekutuan, ya. Maksudnya pertama, pelajar kena faham apa itu kedaulatan. Yang kedua, pelajar perlu faham apa itu persekutuan. Yang ketiga, perlembagaan. Okey. Perlembagaan ini juga adalah konsep. Okay. Kemudian yang keempat, raja berperlembagaan. Okay. Yang kelima, demokrasi berparlimen. Okay. Okay. Jadi ini adalah konsep yang sangat penting, ya, di dalam sejarah. Maksudnya konsep ini kalau kita tengok tadi yang saya cukup bincangkan tadi. Nah, ini tengok konsep dia, setiap SPM itu ada ditanya tentang konsep ataupun maksud. Nah, ini tengok ini dalam satu SPM saja ada 3 konsep, 1, 2, 3. Ini dalam satu SPM COVID. Di sini ada 2 konsep, daulat, raja berperlembagaan. Tengok, perlembagaan, daulat. Ini banyak yang disoal. Jadi pelajar maksudnya mesti faham tentang konsep ini. Okey. Jadi untuk konsep ini, cikgu sudah berikan maksud. Nanti cikgu akan cikgu tidak akan bincang di sini secara detail sebab kita ada banyak yang kita perlu bincangkan. Apa yang cikgu mau kamu paham di sini ialah kamu perlu paham. Contohnya demokrasi itu apa? Ini sudah ada cikgu bagi tahu. Demokrasi merupakan pemerintah. Jadi bahan-bahan ini nanti cikgu akan screenshot dan cikgu akan share di dalam grup. Jadi pastikan kamu paham. Okey. Di sini ada 3 konsep ataupun maksud yang berbeza. Kalau demokrasi saja apa maksudnya? Kalau parlimen saja apa maksudnya? Dan kalau dia gabungkan kepada 2 perkataan demokrasi berparlimen apa maksudnya? Jadi ketiga konsep ni kamu perlu paham, itu yang pertama, ya. Yang kedua, perundangan. Apa maksudnya perundangan? Ini pun kamu perlu paham dia punya konsep. Yang keempat, ciri-ciri negara bangsa. Okey, coba kita tengok 2 perbandingan yang sangat jelas, ya. Ciri negara bangsa ini tingkatan 4 bab 1. Ciri negara berdaulat dia ada di tingkatan 4 bab 10, bukan bab 1 bab 10, dan juga di tingkatan 5 bab 1. Okey. Raja, kerajaan. Maksudnya di sini dia punya nama saja yang berbeza, tapi dia punya maksud ataupun huraian itu sama. Contohnya raja adalah pemerintah sebuah kerajaan.
kerajaan diperintah oleh raja. Jadi kamu kena tengok nih maksud-maksud ini semua di dalam cikgu punya slide. Ya, slide Islam slide ada jelas. Oke. Kemudian kita tengok undang-undang. Di sini pun ada juga undang-undang, di sini pun ada undang-undang, di sini pun ada undang-undang, di sini pun ada undang-undang. Jadi kamu kena ingat ini pun sudah ini wajib kamu ingat ya. Kenapa wajib kamu ingat? Sebab walaupun sebenarnya di bab 1 dia sudah keluar, tapi di bab 10 nih, bab 10 dia belum keluar. Nah, jadi kamu ingat, maksudnya dia punya kemanfaat itu banyak lah. Ya, sebab kamu ingat, contohnya macam undang-undang ataupun rakyat. Rakyat itu, saya juga sudah bagi dia punya keterangan apa itu rakyat. Nanti juga akan saya lagi balik yang uraian yang umum sahaja. Okay, untuk kamu paham, sebab dengan paham dia punya uraian itu, kamu boleh jawab semua soalan ini. Sama ada alam Melayu, Melaka, prinsip kedaulatan. Ini bukan ciri-ciri ya, ini prinsip. Yang ini adalah prinsip kedaulatan ya. Ini prinsip kedaulatan. Kemudian kita tengok di sini rakyat, di sini pun ada rakyat, di sini pun ada rakyat, di sini pun ada rakyat. Oke. Wilayah pengaruh sini ada wilayah pengaruh, sini pun ada. Ini sempadan. Sempadan ini sama juga maksudnya dengan wilayah pengaruh. Cuma sempadan ini selepas negara kita merdeka. Kemudian lambang kebesaran dengan lambang kebangsaan ini negara. Ini merujuk kepada negeri saja. Contohnya kalau macam Melaka, apa dia punya lambang kebesaran? Nafiri, umpamanya keris. Tapi kalau lambang kebangsaan ini, dia lebih kepada identiti seperti jabatan negara, dia lagu kebangsaan, bendera. Maksudnya lebih besar lah dia punya lambang. Tapi dua-dua masih membincangkan tentang lambang, cuma satu khusus untuk negeri dan yang ini untuk negara. Oke. Kemudian kita tengok di sini konsep yang cukup banyak bincangkan tadi, persekutuan, apa itu persekutuan, apa itu perlembagaan, apa itu kedaulatan. Oke. Ini ketiga-tiga ini sudah pernah disoal dan tidak mustahil soalan ini juga masih boleh ditanya lagi ya. Oke, kemudian raja berperlembagaan, apa itu raja berperlembagaan? Apa itu dekolonisasi? Oke, ini yang cukup sentuh di sini Durbar. Oke, apa perbezaan Durbar dengan Majlis Raja-Raja? Oke, dua-duanya adalah berkaitan dengan raja, ya. Yang ini Durbar, kalau kita tengok di sini, ini masih lagi dengan British, ya, maksudnya British yang berkuasa penuh, ya, dan kalau kita tengok pengurusinya pun masih Persuruhjaya tinggi, ya. Nah, dengan berbeza dengan yang ini pengurusinya sudah raja-raja, ya, yang dipilih daripada 9 orang raja Melayu. Okay? Jadi dia bermula pada tahun 1948 selepas pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Kemudian Majlis Raja-Raja ini berubah dia punya keanggotaan apabila, kalau kita tengok di sini ini hanya negeri-negeri Melayu bersekutu dengan negeri-negeri Melayu bersekutu, tidak ada, maksudnya 4 saja. Di sini ada 4 raja saja di sini ya, yaitu Perak, Pahang, Negeri Sembilan dan Selangor. 4 saja. 4, 1, 2, 3, 4. Yang ini 9 sudah, ya. 9 raja, kemudian masuk Melaka, ya, Melaka dan juga Pulau Pinang. Jadi 11. Kemudian tahun 1963 masuk lagi Sabah dan Sarawak. Jadi semuanya ada 13 lah. 13 ahli raja-raja. Majlis raja-raja, tetapi yang boleh jadi raja hanya 9 orang saja. Yang boleh jadi yang di Pertuan Agong hanya 9 orang. Ya, ini YDN ini yang di Pertuan Negeri, Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak ini, diorang hanya ahli Majlis raja-raja, tapi mereka ini tidak boleh jadi raja. Tidak boleh jadi yang di Pertuan Agong ya. Oke. Boleh paham setakat ini tentang konsep ataupun maksud? Boleh ya? Oke, jadi nanti sekarang memang kamu tidak ada masa untuk mau tengok apa, semua nanti juga akan share, tapi selepas ibu share pastikan kamu hafal ya, sebab kita tengok
soalan-soalan yang berkaitan dengan konsep ini sangat banyak di soal ya, dan dia membawa marka 2, 4 ya, jadi rugilah kalau kamu tidak paham tentang konsep ini ya. Oke. Kita tengok macam ni kan, ini dia punya contoh yang paling jelas. Tengok. Maksudnya kalau kamu hafal ini dilaksanakan untuk kesejahteraan ke sebuah kerajaan, digunakan untuk mengukuhkan kedaulatan, mengukuhkan kerajaan dan melindungi rakyat, jadikan panduan. Maksudnya di sini, kalau kamu soalan keluar bab 10 tentang kedaulatan, tingkatan 4, kamu boleh guna jawaban ini. Kalau dia keluar di bab 1 tentang ciri-ciri negara berdaulat pun, kamu boleh guna jawaban ini. Jadi cukup ambil yang sama, 4 nih yang ada sama, undang-undang. Maksudnya kalau kamu boleh ingat ini pun sudah dapat 1 marka, 2, 3. Contoh tengok, soalan mana? Kalau Kesultanan Malaya Melaka, ini contoh dia. Kalau bab 1 tingkatan 5, inilah contoh dia. Oke, kemudian rakyat, ini 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5. 5, kalau ada contoh, 6, 7. Jadi maksudnya 7 marka. Ini lagi raja, tengok, beza dia. Kalau kerajaan alam Melayu, raja pemerintah tertinggi dalam sebuah kerajaan. Tapi kalau Kesultanan Malaya Melaka, kamu boleh tulis kerajaan diperintah oleh raja, sama juga. Kan dibantu oleh pembesar. Cuma untuk Malaysia, sebab dia negara, dia bukan raja. Dia sudah berubah kepada yang di-Pertuan Agung. Tapi sama juga dia punya konsep raja, kerajaan, dan juga pemerintah. Oke. Jadi ini kena hafal, walaupun sudah keluar, tapi maksudnya bila kamu ingat ini, ada 4 ini, konsep ini 4 bab, 4 tajuk ya, kamu boleh jawab. Jadi maksudnya tidak rugilah untuk kamu kuasai ke ini, Kerajaan Alam Melayu ini, Kesultanan Melayu Melaka, Malaysia, sama ada lagi satu ialah bab 10 tingkatan 4 ya, di bawah tajuk prinsip kedaulatan ya, prinsip kedaulatan. Ada satu lagi ya, tingkatan 4, yaitu prinsip kedaulatan. Kapan tak boleh tulis ya, itulah masalah sekarang sebab cikgu terpaksa add ya, tidak ada cikgu asli jadi cikgu yang terpaksa add semua pelajar. Cikgu punya auto admit ada problem. Oke, paham kan nih konsep nih ciri-ciri alam Melayu, Kesultanan Malaya Melaka, ciri negara berdaulat sama prinsip kedaulatan. Boleh jelas? Boleh cikgu, jelas. Maksud cikgu, ingat yang ini sama ada soalan alam Melayu, Kesultanan Malaya Melaka, prinsip kedaulatan ataupun Malaysia, negara berdaulat, semua boleh guna jawapan ini ya. Oke. Nah, ini fokus kita bab 1 kedaulatan negara. Oke, apa yang kita mau fokus? Oke, tadi kita sudah bincang konsep kan kedaulatan. Jadi maksudnya kamu kena pahamlah yang ini. Nah ini, kena paham ini. Kedaulatan kuasa tertinggi sebuah negara, 1 marka. Kuasa tertinggi bebas, 2 marka. Mempunyai hak melaksanakan pemerintahan, sudah berdapat 3 marka untuk kedaulatan. Oke. Kemudian kita tengok yang kedua, ciri negara berdaulat. Ini sudah keluar dalam pemeriksaan. Jadi ciri negara berdaulat dia sudah masuk di sini. Ini, yang ini. Oke, ini ciri negara berdaulat nih. Dia sudah masuk di sini. Jadi kau hafal yang undang-undang rakyat. Ini biasa dia nih. Ini wilayah pengaruh, di sini wilayah pengaruh. Tapi di sini dia pakai sempadan. Sebab dulu dia tidak ada alat untuk menentukan sempadan. Jadi dia pakai wilayah pengaruh berdasarkan kepada sungai. Jadi sungai itu sebagai sempadan. Tapi sekarang dia guna sempadan sebab ada alat. Sebab itu kadang-kadang sungai itu dikongsi. Ini tengok, berkongsi sempadan darat, air, dan udara. Maksudnya
Kadang-kadang sungai itu, separuh sungai itu Malaysia punya, separuh itu sungai Thailand punya. Nah, itu yang kita panggil sebagai sempadan. Oke. Jadi 1.1, 1.2 ini itu umum. Yang kita mau tengok ialah 1.3 dan 1.4. Ada lagi masuk. Tidak di-add, kesian juga. Sebab tajuk ini penting. Oke. Ini kepentingan negara berdaulat ya. Nah, jadi kalau kita tengok tajuk ini, oke, kalau ada kamu punya modul, jadi cikgu tidak payah buang masa banyak, sebab ada banyak tajuk yang cikgu mau bincang. Kalau kamu ada modul ini, kamu boleh tengok di muka surat 90 ya. Tengok muka surat 90 ya, 1.3. Oke, 1.3 muka surat 90, kamu bulatkan nomor 90 itu dan juga nomor 92. Ya, bulatkan muka surat 90, 92. Ini kau mesti buat latihan ya, sebab ini belum keluar soalan ini. Ya, jadi soalannya macam mana mau buat ada di dalam muka surat 90 dan 92 ya. Saya rasa kalau kau buat 92 itu pun sudah memadai lah. Ya, maksudnya kau boleh buat 92 itu sudah memadai. Oke. Kalau kita tengok di 92 ada buka kan muka surat 92? Coba buka 92. Buka modul iPro Cluster muka surat 92. Sudah. Sudah buka? Oke, sudah nampak kan? Oke. Jadi apa yang cikgu nak tekankan di sini? Kita tengok. Marka paling banyak pun dia akan bagi kamu adalah marka yang paling banyak pun dia akan bagi adalah 8. Paham? 8. Jadi kalau kita tengok 8, kenapa? Tak perlulah kamu mau hafal semua ini. Ya, tidak perlu mau hafal semua. Sebenarnya F1 keberkesanan pentadbiran, kalau kamu tengok di dalam modul kamu, keberkesanan pentadbiran dan kemakmuran ekonomi, ini pun sudah cukup untuk 8 marka. Ya, sudah cukup 8 marka. Dan kalau kita tengok yang ini kita ambil mana yang kita rasa-rasa senang, terutamanya yang ada kaitan dengan kebat. Nah, contoh kalau kita tengok ini, kalau kamu melahirkan generasi berilmu, ada kan ilmu pengetahuan. Nah, ini sudah ada satu marka, kemahiran, semak perpaduan, taraf hidup. Nah, cari yang begitu, yang senang, yang kamu senang, mau paham dan senang mau ingat. Ini sudah, kalau kamu tulis ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini pembangunan negara. 6. Sudah boleh dapat 6 marka. Jadi kamu pilih mana satu yang kamu rasa-rasa senang untuk kamu hafal. Tidak ingat, bukan perlu kamu mau ingat semua ini. Sebab paling banyak pun 8 marka saja. Ini ada lebih daripada 8 marka. Oke, itu 1.3 ya. Oke. Jadi kepentingan manfaat itu sama maksudnya ya. Jadi kalau macam ini kamu tulislah, oke, kepentingan mewujudkan negara berdaulat ialah untuk keberkesanan pentadbiran. Hal ini kerana ia dapat memberi kebebasan untuk menjalankan pentadbiran tanpa campur tangan pihak luar. Oke. Ini huraian dia. Jadi kalau kita tengok di dalam di dalam sini ini tidak sama macam helaian edaran yang cikgu bagi kamu 6 bab itu. Sebab itu memang kita fokus 6 bab. Jadi cikgu sudah buatkan huraian. Ya, jadi cikgu pun tidak dapat buat keseluruhan ya. Ini bukan satu kerja yang mudah. Itu buat yang kamu 6 bab itu pun cikgu ambil masa 3 hari itu. Ada yang tidak tidur
sampai untuk buat yang itu kasih siap supaya boleh cetak. Nah, jadi macam begini, bila kamu belajar, kalau kamu tengok setiap benda ini, dia tidak akan jadi. Dia kau kena buat ayat juga, maksudnya kau kena jadikan ini buat dalam bentuk ayat, macam skrip jawapan macam yang saya buat. Jadi kalau macam begitu, nanti exam nanti kau tidak akan tengok lagi yang ini. Kau akan terus fokus kepada kau punya nota itu, ya, nota yang sudah kau buat ayat lengkap. Okay. Apa dia punya kepentingan? Kalau kau tidak buat dia punya ayat, nanti kau macam cukup tadi masih teragak-agak. Kepentingan mewujudkan negara berdaulat ialah untuk kebesaran, masih teragak-agak. Tapi kalau sudah ada ayat, kau bila jawab pemeriksaan, kau sudah tahu macam mana mau susun itu ayat. Sebab macam tadi kan, ini kita bagi semua benda. Jadi di dalam ayat yang kamu buat, kamu hanya fokus kepada mana-mana tajuk ataupun isi-isi macam yang saya garis ni yang kamu rasa mudah untuk kamu ingat. Jadi tidaklah kamu menyusahkan kamu untuk ingat semua dan dalam masa yang sama lebih jimatkan masa, ya. Saya rasa kalau dekat-dekat pemeriksaan ni memang kita akan fokus sudah yang skrip jawapan itu, ya, untuk baca. Oke. Kemudian yang 1.4. Yang 1.4 tengok muka surat 93. Ya. 1.4 tengok muka surat 93. Ya. 1.4 muka surat 93. Jadi ini adalah soalan yang berkaitan dengan langkah-langkah untuk mempertahankan negara. Jadi kalau bagaimanakah ni, bila kita sebut bagaimana, itu adalah cara, ya. Oke, itu adalah dia punya adalah cara. Cara macam mana mempertahankan, ataupun soalan juga boleh tanya, oke, jelaskan langkah-langkah untuk mempertahankan negara. Jadi sama juga, maksudnya itu soalan yang berbeza tapi kena jawabannya adalah sama, ya. Oke. 1. Ambil yang ini. Kan ini senang mau hafal sebab tengok ada sudah perpaduan. Ya, tengok nih campaign. Selalu juga sebutkan tentang campaign. Nah, hormat menghormati ada. Oke, hormat menghormati, toleransi ada. Ya. Jadi ini senang, ingat yang ini senang. Kemudian memupuk patriotisme. Oke, ini pun senang juga mau ingat. Oke. Jadi cari mana yang kamu rasa senang, sekurang-kurangnya buat dia dalam bentuk skrip jawaban 8 markah lah, ya. Kalau boleh sebaik-baiknya 10 lah, ya, supaya kalau ada yang lupa, maksudnya masih ada lagi kamu punya safety lah, ya, berbanding kalau kamu hanya ambil 8 saja. Jadi bila tengok soalan-soalan macam begini, contoh, ya, mempertahankan kedaulatan, contoh tadi kan kalau kita tengok yang ini kepentingan. Bila sebut kepentingan, langkah, ini bagaimana ini lebih kepada cara atau langkah, ya. Dia tuh lebih kepada fakta dan kebat. Maksudnya fakta dan kebat ini memang ada jawaban yang mesti dijawab dalam bentuk fakta, tapi dalam masa yang sama dia juga boleh dijawab dalam bentuk munasabah. Jadi kamu masuk saja itu kebat, ya. Kalau kamu tidak ingat yang jelas berkaitan dengan ini. Macam contoh, kalau kita tengok di sini hampir ke semua jawaban ini sebenarnya boleh kita guna pakai untuk jawaban seolah-olah jawaban itu adalah jawaban kebat. Okay, contoh cuma macam yang ini memang fakta lah. Tapi kalau memperkukuhkan pertahanan ini kita memang ada bincangkan pertahanan, keamanan dan keselamatan pun kita ada bincang. Ini pertahanan, kalau ingat cukup di situ menguatkan pertahanan negara. Memang ada di dalam kitab kebat. Jadi soalan-soalan contohnya dia minta macam tadi ini kepentingan, apakah kepentingan, manfaat, ya, kejayaan ataupun langkah, cara, itu semua sebenarnya dia
walaupun dia fakta, sebab dia berasaskan teks, tapi ada jawapan-jawapan yang kita boleh jawab secara munasabah. Macam contohnya perpaduan, hormat menghormati, toleransi, nilai lah di situ ya, kestabilan, kemajuan. Oke. Untuk yang soalan-soalan macam begini, kalau contohlah kamu tengok soalan ini, kamu tidak ingat dia punya fakta, jangan biar kosong. Gunakan yang teknik fill dan prinsip itu. Ya, itu adalah kamu punya safety lah untuk kamu jawab soalan. Dan kalau kita tengok, walaupun soalan ini soalan fakta, tapi boleh dapat markah bila jawab soalan-soalan yang munasabah. Ya. Oke, ada soalan untuk bab 1 ini. Bab 1 ini cukup senang ya. Ini perlu kamu kuasai. Cikgu sudah bagi kamu 6 bab. Kemudian sebelum ini kita sudah bincang bab 9 dan bab 10 tingkatan 4. Ini maksudnya sudah 6. Campur lagi 2, sudah 8. Campur lagi 4, sudah 12 bab. Ini sepatutnya boleh dapat E sudahnya. Jadi 2 bab ini, bab 1 nih, di dalam tajuk 12 ini penting, seperti yang cukup bagi tahu tadi, adalah kita takut soalan struktur. Struktur. Kalau esai kita tidak takut, sebab esai kita ada pilihan, tapi kita risau soalan struktur ya. Oke, ada soalan untuk tajuk ini? Ada cikgu. Oke, jadi maksudnya untuk tajuk ini kita cover, walaupun kita fokus 1.4 dan 1.3, tapi kita cover. Cover kedaulatan, kita awal-awal tadi sedikit sudah bagi tahu apa perkara-perkara yang perlu kau bincang tentang kedaulatan, konsep itu, konsep bukan saja kedaulatan, tapi konsep yang lain seperti persekutuan, nasionalisme itu wajib. Oke, kemudian ini pun kita sudah bincang. Ini kalau kita tengok ya, ini kita ada buat dia punya akronim, kan? Tamu. Ya. Ingat tamu. T, tradisional. E, antarabangsa. M, modern. U, undang-undang. Tengok. Coba kita tengok undang-undang. Undang-undang ini, tengok, menjamin keadilan dan keamanan. Sama dia punya uraian dengan yang tadi kita bincang, yang bab 1 tuh. Jadi maksudnya ini, asal saya undang-undang, kamu boleh gunakan jawaban itu untuk menerangkan tentang undang-undang ya. Oke, kita pergi kepada bab yang kedua ya. Oke. Bab 2 ini walaupun dia sudah ada keluar, tapi terlampau sedikit soalan dia ya. Jadi cikgu anggap soalan bab 2 ini macam belum keluar lah. Ini dia sudah keluar 2.1 dengan 2.3 dalam bentuk struktur. Jadi saya rasa sangat simple. Jadi cukup ambil pendekatan untuk kamu menguasai lah bab 2 nih. Sebab bab 2 ini tidak banyak, sedikit saja ya. Kalau kita tengok sedikit saja. Ya. Oke. Jadi kalau kita tengok untuk subjek, sepatutnya kamu merasa bersyukur lah ya, sebab 2 subjek yang penting ini, sejarah dengan bahasa Melayu, guru-guru kita memang beri penumpuan sepenuhnya untuk kamu ya, sebab kita tidak mau kamu gagal. Sebab itu kita buat kelas, walaupun kita buat kelas masih ramai juga pelajar yang tidak join. Itu satu isu lah, satu kerugian lah bagi pelajar-pelajar yang tidak hadir. Oke, kita tengok untuk 2.1, walaupun soalan ini sudah pernah dikeluarkan, tapi kita tengoklah dia punya asas itu sangat simple, sangat sedikit. Ini memang kalau dia keluar pun dia akan keluar dalam bentuk struktur. Mungkin dia akan minta undang-undang, apakah undang-undang zaman Kesultanan Melayu Melaka, ya, ataupun dia akan minta apa undang-undang Inggris. Nah, jadi itu kamu perlu ingatlah. Jadi untuk yang ini dia ada juga konsep di situ ya, yaitu maksud perlembagaan persekutuan. Ya, jadi ini kamu boleh tengok di muka surat 97 ya.
pergi tengok muka surat 97, kemudian pergi bulatkan nombor muka surat 97. Ya, maksudnya itu adalah kamu punya fokus yang perlu kamu jawab ya untuk soalan 90 muka surat 97. Sudah? Oke, sudah. Sudah, 97 di Sudah. iProcaster ya. Sudah, Oke. Oke, kalau tengok soalan-soalan itu, kalau dia minta undang-undang Kesultanan Melayu Melaka, inilah. Tapi kalau dia minta apakah apakah undang-undang yang diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka. Nah, jadi inilah ya, negeri-negeri yang mewarisi dua undang-undang ini, tapi mereka buat nama yang berlainan mengikut negeri masing-masing, tapi sebenarnya dia punya asas ya. Asas pembentukan undang-undang itu adalah Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Kecuali undang-undang Inggris ini memang berbeza lah, tidak ada kaitan langsung dengan Undang-Undang Negeri Melayu. Oke. Kemudian kronologi di mana bermulanya pembentukan undang-undang. Jadi di negara kita ini kira hebat juga lah. Ya, sebelum kedatangan British pun sebenarnya pada tahun 1877 kita sudah ada undang-undang, dan negeri Perak adalah negeri yang pertama sekali menggubal undang-undang. Oke, jadi ini kau boleh tengok di muka surat 98. Maksudnya buat latihan muka surat 98 ya. Nah, tentang apa ini, kronologi sejarah pembubalan perlembagaan. Kronologi ini maksudnya urutan lah, yang bermula daripada 1877 di Perak, kemudian apabila 1946. Apa pentingnya di sini nih? Apa yang ada di sini nih? M apa? Malayan Union ya. Kalau kita tengok nampak negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu Bersekutu tidak bersekutu. Malayan Union mau gabungkan ya, menjadi satu undang-undang. Kemudian 1948 Persekutuan Tanah Melayu, dan 1957. Nah, ini merangka perlembagaan untuk negara kita yang merdeka. Maksudnya kita tidak mau ada lagi unsur-unsur British di dalam kita punya undang-undang. Oke, 97. Oke, kemudian 2.3. Oke, ini kau cari di muka surat 100 ya. Dia ada dua, satu ciri tradisional. Ini sekarang ciri tradisional. Oke, senang saya mau ingat. Satu, raja, agama, bahasa. Jadi bahasa, kalau agama ini otomatis bila kau ingat agama, itu adalah agama Islam. Kalau ingat bahasa, itu adalah bahasa Melayu. Itu sudah boleh dapat markah. Jadi kau ambil lah. Ya, maksudnya buatlah akronim dia. E, B. Ini Bumi Putra, Melayu Bumi Putra. Nah, cari apa yang kita boleh ambil. K lah. Ya. Kedudukan. Jadi ini mungkin boleh ambil P. Jadi PABK. Nah, carilah perkataan yang sesuai untuk kamu mudah ingat pemerintahan beraja, agama Islam, bahasa Melayu, kedudukan orang Melayu. Ya. Kalau PUBG nggak pula kan, jadi PUBG lah ya. Oke, kemudian tengok juga dia punya huraian ini, cari yang mudah lah, sama juga macam tadi, apa yang perlu kamu ingat. Jadi ini kau boleh tengok di muka surat 100 ya, muka surat 100. Oke. Ini ciri tradisional. Kemudian satu lagi ialah ciri moden. Ciri moden ada 3 saja. Kerajaan Persekutuan. Tengok, kalau kamu paham konsep ini, sudah boleh jawab soalan ini ya, tidak ada masalah. Oke. Jadi ini kamu boleh lihat di muka surat 101. Jadi latihan tengok balik semua dia punya apa ini? Oh sorry, ini masih lagi 2.3 di muka surat 100 juga ya. Soal 2 kan, satu ciri tradisional, yang ini tadi ciri tradisional.
di muka surat 100. Kemudian ini pun juga di muka 100 ciri modern. Jadi ciri utama perlembagaan persekutuan ada dua, satu ciri tradisional dan satu lagi adalah ciri modern ya, ciri modern. Oke. Kemudian pindaan. Oke, ini pindaan. Yang pertama kita mau tahu ialah mengapa pindaan ini berlaku. Oke. Kita yang ini, oke, ini adalah kita punya perlembagaan yang modern ya. Modern ini daripada kalau kita tengok perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ini 1957 ya. 1957. Jadi yang ini ada pindaan. Pindaan ini ialah ubah ya. Maksudnya ada undang-undang itu sama ada di pindaan, maksudnya sama ada ditambah ataupun digugurkan lah. Jadi kenapa berlakunya? Ini soalan tanya kenapa berlakunya pindaan ataupun apakah sebab berlakunya pindaan. Jadi pindaan ini berlaku disebabkan ada dua perkara. Yang pertama ialah disebabkan oleh penggabungan Persekutuan Tanah Melayu. Ini adalah pindaan tahun berapa nih? Yang penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura ini pindaan tahun berapa itu? 1963. Oke, 1963. Kemudian yang ini pindaan satu lagi adalah pindaan tidak ada di sini 1965 ya. 65 ini pindaan apabila apa peristiwa di sini? Singapura keluar. Oke, Singapura keluar daripada Malaysia. Jadi apa sebab pindaan ini? Pindaan ini dibuat untuk menyesuaikan. Oke, yang pertama sebab ada negeri baru. Dulu asalnya 1957 hanya Persekutuan Tanah Melayu, kemudian disertai pula oleh Sarawak, Sabah dan Singapura. Kemudian 1965 berlaku lagi pindaan apabila Singapura keluar daripada Malaysia. Oke, jadi apa yang penting di sini? Kita punya perlembagaan ini asasnya adalah perlembagaan 1957. Maksudnya undang-undang yang tertinggi adalah perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, barulah diikuti perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963 selepas pembentukan Malaysia. Oke. Ini dia punya pindaan yang ada di dalam perlembagaan 1963. Jadi kalau kita tengok pindaan 1963 ini dia lebih kepada mahkamah lah ya, mahkamah dan juga jawatan yang di Pertuan Negeri. Ya, jadi ini kamu boleh tengok di muka surat 101 ya. Tengok balik muka surat 1 buat latihan ini. Maksudnya dua bab sudah kamu kuasai. Bab 1 dan juga bab 2 ya. Sebab bab 2 ni hanya ada sedikit saja 1993. Tengok apa yang ada di sini berkaitan dengan mahkamah ni. Ini kemudian berkaitan dengan peranan yang di Pertuan Negeri ya, yang Pertuan Negeri khususnya dari Sabah dan Sarawak. Oke, kemudian 1965 kita tengok ini adalah pindaan berkaitan dengan Singapura. Kenapa? Sebab Singapura keluar daripada Malaysia. Jadi apa saja undang-undang yang berkaitan dengan Singapura perlu dimansuhkan, maksudnya dihilangkanlah daripada perlembagaan negara kita. Jadi itu mudah untuk kamu. Jadi boleh tengok sejak di situ. Oke, cuma yang ini 1965 nanti tiada. 1965 tiada, jadi kamu kena tengok juga punya modul. Nanti juga akan share yang inilah. Jadi ini penting. Jadi kamu ingat sejak balik. Oke, pindaan 1965, oleh kerana tidak ada dalam buku juga terangkan. Sebabnya ialah Tengku Abdul Rahman meluluskan ya supaya Singapura keluar daripada Malaysia ya. Jadi bila Singapura keluar daripada Malaysia, maka segala undang-undang yang berkaitan dengan Singapura perlu dimansuhkan ya, sama ada berkaitan dengan immigration, keuangan, hubungan luar dan pertahanan. Dan
pada 9 Ogos 1965 Tengku Abdul Rahman telah mengisytiharkan pemisahan Singapura daripada Indonesia. Okay. Oke, ada soalan untuk dua bab ini? Jelas ya? Ada cikgu. Boleh ya? Oke, kita pergi kepada tajuk yang ketiga. Oke, satu lagi ya. Kalau kita tengok soalan peperiksaan negeri ya. Sekarang untuk negeri ini, diorang banyak fokus untuk tajuk 12 nih. Ialah 2.3, ciri utama yang tadi kita bincang. 2.3 yang ini. Tradisional dan modern dengan pindaan perlembagaan persekutuan 1993. Jadi dari segi konsep cukup mudah. 63 pindaan dibuat sebab pembentukan Malaysia. Kemudian pindaan 1965 dibuat karena pemisahan Singapura. Konsep yang cukup mudah, sudah boleh dapat markah di situ. Oke, kita tengok bab 3. Bab 3 ini terlampau banyak konsep di sini. Ya, jadi kalau soalan ini keluar, maksudnya kamu kena kuasai betul-betul ya, yang konsep-konsep yang cukup bincangkan tadi. Oke, apa soalan yang penting di sini ya? Jadi kita sudah tengokkan di sini 3.2, 3.3, 3.4 ini adalah tajuk-tajuk yang perlu kamu kuasai untuk tajuk ini. Saya rasa tidak rugilah untuk kamu kuasai tajuk 12 ini ekstra saja untuk kamu kalau sudah menguasai bab 6 bab. Cuma setelah kita tengok tadi ada soalan struktur daripada tajuk 12 ini, jadi itu tidak ada pilihan untuk kamu, mau tidak mau kamu terpaksa juga kuasai tajuk-tajuk yang ada dalam tajuk 12 ini. Oke. Yang pertama kita mau tahu ialah 3.2 sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja ya. Oke, ini kau boleh tengok di muka surat 106 ya, 106. Oke, jadi dalam 106 ini, surat 106 ini ada juga dibincangkan tentang Durbar ya. Durbar ini adalah persidangan raja-raja, tapi dia masih dipengurusikan oleh Persuruhjaya Tinggi, berbeza dengan Majlis Raja-Raja yang mana pengurusinya dari dalam kalangan 9 ya, raja-raja Melayu. Nah, jadi boleh tengok di sini Majlis Raja-Raja ini apa dia punya fungsi. Jadi yang pertama kita tengok pemilihan yang di Pertuan Agung, timbalan yang di Pertuan Agung itu. Maksudnya hanya ahli Majlis Raja-Raja ini, kecuali apa ini? Yang di Pertuan Negeri Sabah, Sarawak, kemudian ini Melaka dan Pulau Pinang, serta penyimpan mohor besar raja-raja yang tidak boleh dilantik sebagai yang di Pertuan Agung. Sebab syaratnya mesti dalam kalangan raja-raja Melayu, 9 negara itu ya, 9 negeri itu. Jadi ini fungsinya pun sama juga, cikgu buat dalam bentuk poin. Jadi nanti kamu tengok modul muka surat 106 ini, coba buat latihannya. Oke, tengok markanya 4, jadi kurang-kurangnya ada 4 isi di situ ya. Oke, kemudian yang kedua yaitu 3.3. 3.3 yang di Pertuan Agung dan Raja dalam perlembagaan. Jadi di sini kamu perlu tahu peranan yang di Pertuan Agung dan apa yang dimaksudkan dengan raja berperlembagaan ya. Raja berperlembagaan. Ini boleh tengok di muka surat 108. Ya. Nah, jadi buat latihan ini 108 ini kita sudah kasih kurangkan latihan untuk kamu ya, 108. Nah, sama juga seperti yang coba kita tadi, syarat yang pertama mesti tahu apa itu konsep raja berperlembagaan. Jadi setiap konsep penting itu perlu kamu hafal. Ya, itu sangat penting. Oke, kemudian institusi beraja yang terdapat di negara kita. Jadi institusi beraja yang pertama Majlis Raja-Raja. Institusi beraja di negeri-negeri yang ada raja lah, kecuali 4 negeri itu yang tidak ada raja tuh tidak adalah institusi beraja, seperti di Sabah, Sarawak,
Melaka dan Pulau Pinang itu tidak ada institusi beraja, tapi selain itu semua ada institusi beraja. Dan institusi yang di Pertuan Agung ini peringkat persekutuan ini maksudnya peringkat negara lah, ya, peringkat negara. Ini peringkat negeri, ini peringkat negara. Oke, 106 ya. Oke, ini bagaimana yang di Pertuan Agung dipilih. Tengok nampak 9 hanya dipilih daripada 9 buah negeri yang ada raja saja, ya. Oke, kemudian dia punya dia memerintah selama 5 tahun, ya, 5 tahun. Yang di Pertuan Agung dia memerintah selama 5 tahun. Oke, kemudian tengok majlis raja-raja. Apa itu majlis raja-raja? Oke, majlis raja-raja inilah yang melaksanakan pemilihan yang di Pertuan Agung yang akan memerintah selama tempoh 5 tahun. Oke, kemudian soalan boleh juga tanya tentang kedudukannya di Pertuan Agung dalam perlembagaan. Ini kedudukan yang di Pertuan Agung di dalam perlembagaan 32, perkara 32 perlembagaan persekutuan. Jadi yang di Pertuan Agung adalah ketua bagi persekutuan. Persekutuan ini merujuk pada negara kita lah, ya, negara Malaysia. Oke, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, maksudnya 7 uraian di sini yang kamu boleh guna pakailah untuk menjawab soalan berkaitan dengan yang di Pertuan Agung, ya. Oke, ini tidak ada di dalam modul. Kedudukan yang di Pertuan Agung dalam perkara 32 perlembagaan persekutuan, jadi kamu boleh ingatlah di situ, ya. Tengok. Jadi agung ini dia tidak boleh dibicarakan, ya. Maksudnya agung ini boleh dikatakan bebas daripada tindakan mahkamah lah, ya, kecuali di mahkamah khas. Ini setakat ini kita pun tidak nampak lagi macam mana perbicaraan tersebut, tapi agung ini memang dia tidak boleh didakwa lah, ya. Agung yang di Pertuan Agung. Okay. Ini kuasa dia. Ini sangat kompleks sedikit sebab yang di Pertuan Agung ini dia adalah ketua ketua persekutuan ataupun ketua negara. Jadi di dalam, kalau kita tengok di dalam parlimen itu dia ada 3 nih. Satu kita tengok sini, eksekutif, perundangan, dan juga kehakiman. Hanya yang di Pertuan Agung saja yang ada di dalam 3 nih. Kalau Perdana Menteri pun tidak ada. Perdana Menteri dia hanya ada di badan eksekutif saja, kuasa eksekutif. Tapi Agung dia ada di kuasa eksekutif, dia ada di kuasa perundangan, dan dia ada di kuasa kehakiman, ya, sebab dia yang mengawal. Oke. Untuk soalan ini berkaitan dengan kuasa, ya, yang di Pertuan Agung dalam pemerintahan ini, kamu kena tengok soalan itu. Kalau soalan itu minta peranan yang di Pertuan Agung, maksudnya itu umum, jadi boleh cerita peranan yang di Pertuan Agung dalam kuasa eksekutif ini boleh juga dalam kuasa perundangan, boleh juga dalam kuasa kehakiman, ya, seperti kuasa pengampunan ataupun melantik hakim. Tapi kalau soalan itu dia terus fokus, contohnya terangkan kuasa yang di Pertuan Agung, kuasa eksekutif yang di Pertuan Agung dalam pemerintahan negara. Jadi maksudnya kamu kena jawab soalan ini, fokusnya mesti dibawa yang ini saja. Maksudnya yang ini tidak boleh digunakan pakailah untuk jawaban tersebut. Kalau soalannya fokus kepada kuasa perundangan, maka hanya ini saja yang boleh kamu terangkan. Jadi maksudnya kuasa kehakiman dan juga kuasa eksekutif itu tidak boleh digunakan untuk menjawab soalan, ya. Dan sebab itu kau perlu paham dan ingat sama ada kuasa eksekutif kah, kuasa perundangan ataupun kuasa kehakiman. Oke. 3.4. Ya, 3.4 kau boleh tengok di muka surat 109. Oke. Jadi soalan ini
soalan ini dia mau kamu terangkan, apa ciri-ciri demokrasi yang terdapat di negara kita. Jadi saya rasa kalau kau boleh ingat, pertama ciri pilihan raya itu adalah salah satu ciri demokrasi. Maksudnya kita yang menentukan pemerintahan, yaitu pun pembentukan kerajaan. Satu lagi adalah kebebasan asasi, ini juga merupakan salah satu daripada ciri demokrasi. Ya. Jadi dua ini pun sebenarnya kalau kamu boleh kuasai, sudah boleh dapat lebih daripada 8 markah. Oke. Dan satu lagi adalah pengasingan kuasa. Pengasingan kuasa ini maksudnya kalau kita tengok macam tadi ya, Perdana Menteri ya, Perdana Menteri dia hanya ada di badan eksekutif saja, di sini saja. Jadi dia tidak boleh berada di perundangan dan juga kehakiman. Jadi maksudnya kalau dia berada, maksudnya nanti berlakunya salah guna kuasa. Jadi sebab itu kalau kita tengok bila Perdana Menteri, contohnya Najib kan kita tengok dia melakukan kesalahan, maka dia boleh didakwa sebab dia terasing daripada badan perundangan dan juga kehakiman. Kecuali yang di Pertuan Agung, dia yang menguasai ketiga-tiga badan. Tengok, Agung adalah puncak kuasa ketiga-tiga badan. Maksudnya dia berada di ketiga-tiga badan ini. Ya, hanya Agung saja yang berada di ketiga-tiga badan tersebut. Oke. Ini badan perundangan dalam sistem pemerintahan negara. Jadi badan perundangan ini penting ya. Penting, ada 3 tadi kan, eksekutif, perundangan, kehakiman. Jadi itu kamu kena ingatlah ketiga-tiga apa itu fungsi dia, setiap badan ini. Badan ini maksudnya di satu unit lah. Kalau kuasa itu ialah apa kuasa yang di Pertuan Agung di dalam perundangan, apa kuasa yang di Pertuan Agung di kehakiman dan juga di eksekutif ya. Hanya eksekutif. Ya, ada banyak huraian-huraian berkaitan dengan badan eksekutif. Badan eksekutif yang badan yang melaksanakan pemerintahan negara kita, dan badan kehakiman. Jadi istilah ini pun kau kena paham ya. Macam ini. Mana tahu dia tanya badan legislatif. Jadi kalau tidak tahu sebenarnya itu adalah perundangan. Ataupun dia guna badan pelaksana. Itu sama maksud dengan eksekutif. Ataupun dia tanya badan judiciary. Jadi itu sama maksud dengan kehakiman. Jadi untuk peranan ini kau kena paham betul-betul apa beza peranan dengan apa beza kuasa yang di Pertuan Agung dalam badan kehakiman, peranan yang di Pertuan Agung dalam eksekutif dan juga perundangan. Itu kau kena betul-betul kena paham ya, di situ dia punya beza di situ ya, di beza dia. Oke, kalau kita tengok contoh ya, kita ambil tengok sini. Ini apa peranan badan kehakiman? Nampaknya ya, badan kehakiman. Oke. Mentafsir, melaksanakan undang-undang. Ini dia punya peranan. Kalau kita tengok yang di Pertuan Agung, ini dia punya kuasa, dia tadi ketua hakim, tapi ini dia yang lantik. Dan juga kuasa pengampunan itu adalah di tangan yang di Pertuan Agung. Jadi ada beza tuh, dia punya peran kuasa yang di Pertuan Agung di dalam badan kehakiman dengan apa itu badan kehakiman tersebutnya. Ini diketuai. Kalau tadi ini dilantik. Ini Agung yang lantik, tapi di dalam badan dia sebagai ketua. Ya. Jadi dia tidak ada kuasa untuk pengampunan. Pengampunan itu terletak di bawah yang di Pertuan Agung. Itu peranan yang di Pertuan Agung, tapi di bawah badan kehakiman. Oke. 34 di muka surat 109, dan yang terakhir ialah 100. Tengok 3.5 ini di muka surat 107 ya. Ini muka surat 107. Jadi senanglah kamu boleh rujuk nanti
Di situ pun sebenarnya sudah ada dia punya huraian yang mudah lah untuk kamu cantumkan dia menjadi satu ayat lah. Oke. Ini contohnya soalan ini, pemerintahan beraja telah berjaya menjadi kuasa pengimbang pemerintahan demokrasi. Oke. Apa maksudnya kuasa pengimbang? Jadi raja ini dia di tengah-tengah ya. Dia tidak maksudnya tidak macam pemerintahan lain. Kalau kita tengok macam Perdana Menteri jadi bagian pemerintahan, kehakiman lain, perundangan lain. Ya. Jadi agung lah yang akan menentukan keadaan ini, sebab agung ini dia tidak boleh memihak dalam mana-mana jawatan kuasa, dia mesti berkecuali dalam segala hal ya. Sebab kalau kita tengok macam badan pelaksana ni ataupun eksekutif, dia ni adalah orang-orang kuasa politik. Jadi bila mereka merancang tentang pembangunan negara menjurus kepada kepentingan individu ataupun parti itu, maka ini peranan yang di-Pertuan Agong ya, untuk mengimbangi kuasa Perdana Menteri itu. Okey, sejauh mana kombinasi? Maksudnya negara kita ni dua yang pentingnya, iaitu satu raja berperlembagaan, satu lagi ialah demokrasi berparlimen. Ini kita punya lambang pemerintahan. Ini adalah yang menjalankan kita punya pentadbiran ataupun pemerintahan negara. Jadi dua ini kenapa kedua-dua ini penting? Di dalam kita punya sistem pemerintahan, inilah dia punya jawapan. Berjaya mewujudkan kestabilan, kemajuan. Jadi kamu boleh tengok dia punya poin-poin ini untuk menentukan apakah jawapan yang sesuai lah untuk soalan tersebut. Jadi yang ini pun sebenarnya sudah ada cikgu berikan jawapannya di dalam muka surat 107. Jadi buat dia punya latihan supaya kamu lebih paham. Oke, kita pergi kepada tajuk yang terakhir ya, untuk bab 4. Ini sistem persekutuan. Jadi sistem persekutuan ni bab 3, 4 ni dia ada agak kompleks sikit, maksudnya agak sukar sikit lah, tapi sebenarnya boleh juga dikuasai. Jadi ada yang belum keluar ialah 4.3 dan juga 4.4. Ini pun sama juga, maksudnya pelajar mesti tahu apa itu persekutuan. Oke. Jadi ini sebenarnya kalau kamu kuasai benda ni, dia ada kaitan dengan bab 8 ya, dasar ekonomi baru dan juga dasar pembangunan nasional. Sebab di situ dibincangkan ya dengan panjang lebar berkaitan dengan pembangunan sosioekonomi. Jadi soalan ini dia minta jelaskan kerjasama. Di dalam sistem pemerintahan negara kita ini, kita ada dua kerajaan, yaitu kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan ini adalah kerajaan pusat Putrajaya dan juga kerajaan negeri. Jadi kalau kita tengok contoh lah yang paling mudah, yang simple lah untuk kamu faham. Biasanya kerajaan persekutuan ini dia ada dana, dia ada sumber keuangan lah ya, maksudnya dia ada sumber keuangan. Sebaliknya kerajaan negeri pula dia ada tanah ya. Negeri ini dia ada tanah tapi mungkin dia kekurangan sumber keuangan. Jadi macam mana dia membangunkan tanah tersebut, maka dia perlu ada kerjasama dengan kerajaan persekutuan. Maksudnya kerajaan negeri menyediakan kawasan tanah untuk dibangunkan, manakala kerajaan persekutuan pula akan menyalurkan bantuan keuangan untuk menjalankan pembangunan tersebut. Jadi nampak kerjasama. Satu, kerajaan negeri menyediakan tanah, kemudian kerjasama pula daripada persekutuan adalah memberikan bantuan keuangan. Jadi apa kerjasama yang kita boleh lihat dari aspek sosioekonomi inilah? Pembangunan tanah, pembangunan wilayah, pembangunan koridor wilayah.
Jadi kamu boleh tengok apa dia punya uraian bagi setiap kerjasama ini, sama ada agensi ini, pembangunan tanah, pembangunan wilayah, ataupun pembangunan koridor wilayah. Oke. Ya, jadi 4.3 ini kamu boleh tengok di muka surat 115 ya. 115. Jadi buat dia punya latihan di muka 115. Oke, cuma di 115 ini dia sedikit sih ya, dia bincang yang ini. Ini pula dia bincang. Jadi kerjasama ada banyak. Satu, sosioekonomi. Yang kedua, berkaitan dengan macam mana kita mau menjaga khazanah negara, ya. Jadi ini jawaban yang umum lah, yang kamu boleh tak paham supaya kamu senang jawab. Maksudnya kalau kita tengok di sini banyak kan. Jadi dua ini wajib diingat. Itu sama aja yang ini. Dua ini wajib diingat sebab di sini pun sebenarnya kalau tengok boleh dapat 1 marka. Di sini pun boleh dapat 1 marka, 2 marka. Jadi semuanya boleh dapat 4 marka. Sini 1 marka, 2 marka sini, kemudian 3 marka, 4 marka. Jadi maksudnya yang merah nih kamu ingat sudah berdapat 4 marka, yang ini lebih fokus lah mengikut agensi. Ini pun sama juga. Di sini kamu boleh dapat di sini 1 marka. Ini contoh 2. Kemudian 3 mengekalkan biodiversity, 4 kepentingan generasi. Jadi di sini pun sudah boleh dapat 4 marka yang umum. Maksudnya untuk merangkumi kedua-dua ini agensi. Tapi kalau mau fokus, kena tengoklah apa agensi dia dan apa dia punya peranan. Itu juga pengusaha taman laut apa dia punya peranan. Jadi ini ada di dalam muka surat 115. Tetapi yang ini tidak ada di dalam muka surat, tidak ada dalam modul iPro. Jadi kamu punya tugas ialah nanti tengok balik slide dan coba buat ini latihan sebagai tak takut soalan tanya pula tentang kerjasama dari aspek sosioekonomi. Kalau dia tanya dari aspek khazanah negara tidak ada masalah sebab ada di dalam modul. Oke. Ini pun sama juga, ini pula kerjasama dari aspek penyediaan rumah rakyat. Ini pun tidak ada di dalam modul. Jadi 2 yang merah ini wajib kamu ingat. Kemudian barulah fokus kepada jenis-jenis perumahan yang diwujudkan hasil daripada kerjasama antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Okay. Kemudian yang keempat ialah kerjasama menjamin keselamatan dan kedaulatan. Ini pun sama juga, ini adalah jawaban untuk yang umum. Ini pun tidak ada dalam modul. Jadi nanti kena tengok balik slide ini lah. Slide 4.3 ni ya. Ini kerjasama dia. Contoh kita tengok keselamatan Reskom di Sarawak, Eskom di Sabah. Ya. Yang ini ancaman komunis. Yang ini pencerobohan pengganas daripada Kepulauan Sulu. Kalau kamu bagi tahu, kerjasama menjamin keselamatan dan kedaulatan negara, yaitu menumbuhkan kawasan keselamatan, ataupun kamu boleh tulis menumbuhkan Eskom di pantai timur Sabah. Jadi termasuk bagi tahu kenapa diwujudkan pencerobohan dan apa tujuannya untuk meningkatkan keselamatan, ya. Negeri Sabah. Yang ini Sarawak, komunis. Kemudian 4.4 ini adalah keluhuran perlembagaan, mampu mengukuhkan sistem persekutuan. Ya. Jadi kenapa keluhuran perlembagaan ini mampu mengukuhkan sistem? Keluhuran ini maksudnya ketinggian perlembagaan itu, maksudnya undang-undang tertinggi. Maksudnya di dalam kita ada undang-undang, jadi undang-undang yang paling tinggi itu kita panggil sebagai perlembagaan. Ya. Ini kamu boleh tengok di muka surat 4.4
117 ya. Jadi boleh buat latihan untuk 117 berkaitan dengan keluhuran perlembagaannya. Nah, buat dia punya skrip lah, jadi mudah. Oke, kemudian macam mana penyelarasan dibuat antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Nah, jadi sudah pasti bila sebut penyelarasan mesti ada mesyuarat yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri dan dihadiri oleh Menteri Besar. Menteri Besar bagi negeri-negeri yang ada raja dan sultan, manakala ketua menteri bagi negeri yang tidak ada raja atau sultan seperti Melaka, Sarawak, Sabah dan juga Pulau Pinang. Ya. Oke, habis untuk topik ini, topik